Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Zosni Beshamuddin. Saya pada Fakulti Pendidikan Open University Malaysia Cabang Alusta. Hari ini saya akan bincangkan satu konsep yang penting dalam psikologi pendidikan, iaitu motivasi dalam bidik darjah. Saya akan bincangkan 4 perspektif motivasi, dan saya juga akan bincangkan apakah itu motivasi intrinsik dan estetik. Dan selain itu, saya juga bincangkan bagaimanakah guru dapat bantu murid-murid dalam menangani masalah kebimbangan yang berlebihan di dalam bilik darjah. Okey, mari jom. Okey, mengapakah motivasi adalah aspek penting dalam pendidikan ini? Kerana dengan motivasi ia dapat memberi semangat yang baru kepada pelajar untuk terus berusaha menimba ilmu dan meningkatkan prestasi mereka dalam akademik dan kurikulum. Dan di samping itu, dengan motivasi ia dapat mengekalkan prestasi dan tingkah laku mereka dalam bilik darjah. Okey. Dan motivasi adalah aspek kritikal dalam pembelajaran dan pembelajaran dalam bidik darjah. Menurut Robin dan Fash pada tahun 2007, mendefinisikan sebagai proses menyalahkan intensiti arahan dan usaha yang tekun untuk mencapai suatu tujuan. Ini bermaksud motivasi bagi seorang pelajar adalah menjadi pemangkin bagi mereka untuk terus berusaha mencapai kejayaan dan prestasi yang cemerlang yang mereka impikan. Kita dah tahu kan apa yang maksudkan dengan motivasi dan kepentingannya. Sekarang kita lihat kepada 4 perspektif motivasi, iaitu motivasi behavior, perspektif humanistik, perspektif kognitif dan juga perspektif sosial. Dan di samping itu, saya juga akan membincangkan motivasi intrinsik dan estetik, dan juga kita melihat contoh-contoh pelajar yang mempunyai motivasi tersebut. Okey, perspektif behavior ialah satu motivasi yang bentuk ganjaran dan insentif kepada pelajar yang mendapat mengekalkan prestasi yang cemerlang dan tingkah laku yang baik dalam bidik darjah. Sebagai contoh, misalnya pelajar yang mendapat markah yang tinggi ataupun markah yang tinggi dalam kuis dalam bidik darjah, cikgu boleh memberi satu hadiah pada mereka untuk mereka terus mengekalkan prestasi atau tingkah laku mereka dalam kelas. Ini sedikit banyak dapat mempengaruhi pelajar lain untuk meniru pelajar tersebut dalam mengekalkan prestasi mereka juga. So, dalam perspektif humanistik ini pula ialah pendekatan yang dapat merasakan pengalaman murid supaya mereka bertindak dengan lebih terbuka terhadap pembelajaran dalam kelas. Ini termasuk dalam mereka tirian kendali yang mendorong untuk melakukan tingkah laku tertentu ke arah penyempurnaan kendali mereka. Okey, pada perspektif kognitif pula ialah satu yang dekat dengan murid, itu motivasi yang berdasarkan mentaliti mereka. Ini maksud bagaimana seorang pelajar dapat fokus dalam menetapkan matlamat dan harapan mereka untuk berjaya ataupun mencapai satu kejayaan yang mereka impikan. Okey, pada perspektif sosial pula ialah motivasi yang terlahir dari pengaruh sekeliling mereka, iaitu seperti pengaruh pada kawan-kawan ataupun family keluarga mereka. Dan dalam konteks perspektif sosial ini ialah misalnya pelajar tersebut berada dalam lingkungan atau ahli keluarga yang positif dan memberi sokongan pada mereka. Dan ini secara langsung dapat memberi motivasi pada pelajar tersebut untuk terus berusaha untuk mencapai kejayaan dan prestasi akademik yang cemerlang dalam bidik darjah mereka. Okey, sekarang mari kita lihat dalam motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Okey, secara ringkasnya, motivasi ekstrinsik ini adalah bermaksud motivasi yang melibatkan ganjaran, grade dan result yang cemerlang hasil usaha budak itu sendiri atau pelajar itu sendiri dalam mempelajari dan memahami sesuatu. Dan motivasi intrinsik ini pula ialah pelajar itu atau murid itu berusaha kerana minat dia sendiri dalam memahami sebuah konsep atau subjek itu. Dan motivasi intrinsik ini ialah sesuatu yang bersifat dalaman budak itu sendiri atau passion budak itu sendiri. Okey, kita lihat dengan lebih mendalam dua motivasi ini. Dan motivasi ekstrinsik ini ialah motivasi yang terlahir daripada keinginan pelajar itu untuk mendapat suatu prestasi atau ganjaran atas usahanya sendiri.
Sebagai contoh, pelajar itu akan cuba untuk mendapat grade yang cemerlang dalam peperiksaan, uh, untuk mendapatkan hadiah atau ganjaran yang dijanjikan oleh ibu bapa mereka, ataupun mereka dapat grade yang cemerlang supaya mereka tidak dihukum oleh ibu bapa mereka dan dimarahi ataupun dimarahi. Ini adalah salah satu faktor yang penting untuk merangsang motivasi budak-budak. Okey, motivasi intrinsik ini pula ialah motivasi yang boleh dirasakan daripada kepuasan diri pelajar tersebut dalam keseronokan mereka melakukan satu aktiviti. Contoh, murid tersebut enjoy atau seronok dalam study topik sains misalnya, ataupun murid tersebut seronok untuk belajar matematik ataupun belajar sejarah. Ini bukan faktor luaran, ini memang keinginan atau passion murid itu sendiri untuk memahami sesuatu yang dipelajari oleh murid. Itu adalah sesuatu yang dimaksudkan oleh motivasi intrinsik ini. Kita telah pun melihat 4 perspektif motivasi dan juga 2 motivasi, iaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Sekarang permasalahannya ialah di sekolah ni kerap terjadi kes kebimbangan yang berlebihan di kalangan pelajar, dan sekarang ini kita akan bincangkan bagaimana guru dapat menangani masalah tersebut. So, jom. Okey, kebimbangan dalam bilik belajar ini adalah satu perkara yang sangat-sangat perlu diambil berat oleh guru tersebut. Misalnya, jika murid-murid mengalami satu kebimbangan yang berlebihan, mereka tidak mempunyai motivasi untuk terus belajar, walhal ataupun akibat yang buruknya mereka ingin berhenti sekolah. Ini adalah satu perkara yang tidak diingini oleh mana-mana sekolah atau mana-mana cikgu. Tugas cikgu adalah selain mengajar, mereka perlu mengawal dan memberi dorongan pada murid tersebut supaya tidak mengalami satu masalah mental health yang berlebihan. Ini kerana zaman sekarang, seperti kita tahu, mental health ini tidak mengenal usia ataupun tidak mengenal jatina. So, cikgu-cikgu pula lebih bijak dalam mengenal pasti ataupun cepat menganalisis pelajar-pelajar yang mempunyai mental health. Ini kerana untuk mengatasi masalah ini. Okey, program intervensi adalah salah satu program yang telah diwujudkan oleh kerajaan. Program ini dapat membantu guru-guru dalam mengenal pasti, menganalisis dan membuat solusi untuk menangani masalah-masalah berkaitan mental health atau kebimbangan dalam bilik belajar. Program intervensi dapat menekankan kepada pengubahan pemikiran negatif mereka dengan membuat mereka terlibat dengan aktiviti berfaedah dan berfokuskan tugasan seperti buat modul. Modul itu selalunya tidak mempunyai subjek yang susah. Modul itu banyak fokus pada kerja berpasukan, berkumpulan, dan kumpulan tersebut adalah kumpulan pelajar-pelajar yang mempunyai selalunya masalah yang sama, biar mereka dapat berkongsi sama mereka. Antara cara lain untuk mengatasi masalah ini adalah cikgu-cikgu boleh mengadakan pembelajaran di luar kelas seperti outdoor, lawatan sembang belajar di muzium-muzium. Ini kerana pada pandangan saya, sekala-sekala keluar daripada kelas adalah satu perkara yang wajib dilakukan, kerana bila terperap dalam kelas itu, mental dan sosio-emosi murid-murid akan jadi lebih terperuk dan tidak fikir dalam kotak kadang-kadang. Okey, sekarang kita dah tahu kan bagaimana cara untuk mengatasi masalah kebimbangan yang berlebihan di antara pelajar dalam bilik belajar. Sekarang akhir kata daripada saya ingin kata yang pelajar yang tidak mempunyai motivasi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat masalah, kerana pelajar yang tidak motivasi ini, mereka tidak akan berusaha untuk belajar. So, kita sebagai guru perlulah mempengaruhi dan merangsang motivasi mereka untuk mereka terus berusaha dalam mencapai pencapaian yang cemerlang dalam hidup mereka. So, akhir kata daripada saya mengucapkan terima kasih kepada semua dan maaf atas kekurangan, dan semoga perbincangan saya ini akan menjadi satu yang bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.